Oke guys, assalamualaikum semua ya. Salam sejahtera. Wak Asris ni dan ini adalah channel Wak Vapes. Dan terus saja kepada perbincangan kita pada hari ini. Video ni aku buat untuk Stubby AIO ni. Dan ini adalah bahagian ketiga Bahagian ketiga mengenai Stubby AIO, iaitu aku punya konklusi, aku punya kata apakah pendapat aku secara terus mengenai Stubby AIO ni. Jadi dalam bahagian pertama aku cakap, okay, sebelum bahagian pertama aku ada buat unboxing, buka. Dan bahagian kedua, mula-mula aku buat unboxing dulu. Lepas tu bahagian pertama berkenaan dengan Stubby AIO, serta overall dia. Dan bahagian kedua berkenaan dengan dia punya Stubby tank kan. Korang boleh tengok dekat dalam channel ni, dekat dalam senarai video tu, list video tu, korang boleh tengok lah yang aku telah persembahkan untuk engkau orang itu. Jadi secara umum bila kita bercakap mengenai Stubby AIO ni, umumnya dia adalah sebuah AIO. Bila kita katakan dia AIO, maknanya dia adalah all in one. Bila cakap pasal all in one, maknanya, sekejap guys, setting video ni pula lari-lari pula, kena betul-betulkan. Okay, bila disebut all in one, maknanya dia adalah sebuah device yang korang boleh set up dan gunakan apa saja kepakaran korang lah. Kalau sesungguhnya kalau memang korang adalah seorang yang meminati RDL, korang boleh set up untuk RDL. Kalau korang minat untuk buat MTL, kau boleh set up untuk MTL. Dan kalau kiranya korang suka untuk buat RDTL, kau boleh set up RDTL dekat dalam Stubby AIO ni. Dia bukanlah satu yang membuatkan kau terkongkong dan dalam satu jenis vaping style sahaja. Stubby AIO ni korang boleh buat untuk set up pelbagai jenis setup mengikut cita rasa korang. Stubby AIO. Jadi aku tak perlu cakap, aku tak nak cakap pasal dari segi ergonomik ke, dari segi apa feel dia dekat dalam tangan ke apa, sebab itu semua aku dah cover dalam aku punya bahagian 1 dan bahagian 2. Jadi hari ini, dalam video ini, aku akan buat dia punya final verdict lah, orang kata pendapat jujur dan juga konklusi ataupun dia punya kesimpulan berkenaan dengan Stubby AIO ini. Okey, jujur aku perkatakan Stubby AIO ni untuk aku punya kegunaan, aku kurang suka sebab size. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, dari segi dia membuka peluang kepada modders dan juga kepada orang-orang yang dalam industri ni nak orang kata nak tambahkan lagi kemeriahan dia. Memang Stubby AIO ni dia dah buat yang okey lah. Telah berjaya membangunkan banyak menarik minat ramai modders untuk develop panel dan macam-macam lagi. Itu bagus. Dan apapun untuk aku, kalaulah Stubby ini harganya lebih murah, mungkin dia akan menarik lebih banyak perhatian lagi. Itu just pendapat aku, konklusi aku lah. Dan dia memberi satu dimensi baru sebenarnya kepada AIO ni. Sebab biasanya AIO bentuk dia bentuk yang square, yang lepeh kan. Bukan lepeh, maksud aku bentuk yang square begini. Baik .AIO ataupun Billet Box ataupun Pulse AIO ataupun Cthulhu AIO dan pelbagai lagi AIO yang lain. Yang mahal, yang murah, bentuk dia yang kita boleh akses adalah bentuk yang begini. Tetapi bila Stubby AIO ni datang dengan bentuk yang agak sedikit melawan arus, menongkah arus bentuk dia ni, dengan ketebalan dia, dengan placement Stubby tank dia yang ruang untuk mengisi liquid dengan lebih banyak ni, dia menongkah arus, dia melawan arus. Dan itu satu perkara yang membuka mata ramai pihak sebenarnya, iaitu boro ni dalam dunia boro ni dia dah tepu dari satu segi, tapi dari segi lain sebenarnya dia membuka ruang
untuk lebih banyak lagi orang datang dan memberikan idea-idea kreatif dan diimplementasikan untuk market dunia boro. Kalau kita tengok banyak sebenarnya. Macam sekarang kalau dari segi design pun orang dalam dunia boro ni dah lari daripada design asal, dari design billet box yang tradisional itu, dan dia ke arah design yang sekarang kalau kita tengok kalau dalam dunia boro, mod boro ni dia dah ke arah yang lebih nak kata futuristik tu tidak, tetapi lebih lain macam kalau kita tengok KBRS sebagai contoh KBRS dia punya design dia dah begitu. Kemudian apa lagi coming soon Harpy Harpy Harbor Slim. Kemudian French mod kan, dia design dia yang menggunakan 3D printing dan juga nak masukkan tempat bateri tu dia open, dia tidak ada tempat tutup bateri ke apa semua. So itu design boro macam Optimus mod lagi satu. Design device boro dah makin kecil dan makin macam mengarut sebenarnya dari segi saiz, tapi tak apa, itu kreativiti masing-masing. Jadi dia dah makin banyak jenis dan bentuk untuk boro devices, dan Stubby ni memberi satu design memberi satu dimensi baru dalam design boro devices. So itu good job kepada tim yang buat benda ni. Dan sebenarnya apa pun device yang kita ambil, yang kita gunakan, ada akulah. Yang pertama sekali, selain dari cost yang perlu dikonsiderkan adalah kau tengok performance dia. Macam pada aku, again, Stubby ni masih boleh dikatakan okey. Cuma mungkin kalau ada lagi cara ataupun ada lagi device yang tendangan dari segi performance chipset dia lebih baik dari Stubby ni dengan harga yang lebih murah. Okay, dengan wicking yang betul, boro tank yang betul, memang kau boleh dapat performance yang bagus. Tetapi again, itu semua bergantung kepada pengalaman wicking masing-masing guys. Dan tidak keterlaluan jika aku katakan Stubby juga apabila digandingkan dengan boro bridges yang powerful, yang mudah diuruskan seperti macam ni. Kau tengok dalam ni, kalau Stubby AIO digandingkan dengan Bishop Boro ni kan, dia okey, dia jadi performance yang dihasilkan tu okey dan boleh diterima dan berjaya mengeluarkan tendangan serta flavoring yang nice. Cuma seperti yang dalam aku cover sebelum ni berkenaan dengan Stubby ni, dalam live aku sebelum ni kan Stubby ni kadang-kadang dia memang ada masalah, isu-isu dengan chipset dia. Kadang-kadang banyak users yang report dalam grup Orca Vape boleh tengok macam-macam lah hal. Tapi dalam unit yang aku pegang, yang aku pinjam ni, tidak ada pula. So performance Stubby AIO tu macam mana? So tengok, ini dalam ni adalah Bishop Boro, tembak 36 watt, 36 watt Bishop Boro Stubby AIO. Kita tengok performance dia macam mana. Okay, again, itu adalah gabungan. Orang kata performance ni kita nak dapatkan bergantung kepada banyak sebab juga. Kita kena tengok liquid yang digunakan, kapas yang digunakan, coil yang digunakan, dan sudah tentu RBA apa yang digunakan, serta teknik wicking tu. Itu semua subjektif. Tidak ada satu formula yang tepat yang mengatakan okey, yang formula begini, hasil dia begini. Tak ada. Korang kena banyak main sendiri, kena setting tu cari sendiri. But untuk aku, walaupun dalam ni bubuh Boro Bishop ni, masih lagi pada aku tendangan yang dihasilkan flavoring dia tu masih lagi kurang menepati cita rasa dan selera aku. Masih lagi pada aku Pulse AIO Mini lagi menendang dari segi rasa tu. Betul, dari segi meletak apa semua, performance yang dikeluarkan oleh Stubby AIO ni
memanglah meletak kan, apa semua. Sebab itu bergantung kepada coil kapas serta liquid yang digunakan. Tetapi dalam mulut, aku rasalah, dekat aku, Pulse AIO Mini lagi sedap. Kalau dimasukkan ini Boro Bishop dalam Pulse AIO Mini, liquid yang sama, coil yang sama, apa semua, masih lagi sedap Pulse AIO Mini. Harga Pulse AIO Mini pun yang aku dengar kabarnya macam harga Pulse AIO yang asal lah, iaitu RM dalam RM 270-280, bawah RM 300 lah. So harga satu Plus AIO Mini ni lebih murah, lebih mampu milik berbanding dengan Stubby AIO. Bukan nak hijack ke apa, tapi aku just memberi perbandingan. Anyway, tolak Pulse AIO Mini ke tepi. Untuk mereka yang ingin memiliki dan ingin terjun dalam dunia Boro, Stubby ni bagus sebab dia bagi option untuk guna tank dia sendiri, iaitu Stubby tank yang besar, boleh memuatkan liquid yang banyak, dan konsep RDTA yang flavoring dia, kalau wicking betul, kau dapat channelkan liquid tu dengan betul, memang sedap. Penjagaan dia pun tak susah, nak cuci coil, nak cuci tempat deck apa semua senang. Dan kalau korang ada RBA Boro yang lain, korang boleh gunakan juga di dalam Stubby AIO. So itu guys, apa dia panggil kesimpulan berkenaan dengan Stubby AIO. Dia sebuah alternatif, sebuah device yang masuk market, dan kiranya korang betul-betul nakkan device yang begini tebal macam ni, korang tak kisah, go ahead. Itu pilihan masing-masing apa. Tengok performance depends on RBA yang kau gunakan, dan liquid dan coil dan kapas, dan pengalaman wicking yang korang ada. So guys, kalau ada budget, dipersilakan beli Stubby AIO. Kalau tidak ada budget, ada lagi device lain yang lebih cost efektif, lebih mampu milik untuk dimiliki dalam pasaran. Anyway, jangan ikut orang, ikut budget sendiri, ikut kemampuan sendiri, ikut poket sendiri. Wa asli sini. Assalamualaikum.